Assalamualaikum, welcome to saja tu Haikal dia saja macam tu sebab dia nak buat belagak, nak ada benda baru dekat dalam podcast ni. Tak terkejut. Tapi sebelum tu welcome to Podcast Tinker, di mana kita kini ingin mempersembahkan kepada korang kita punya equipment baru kita. Yeah. Yes. Sebab apa? Ini adalah satu achievement di mana kita dah buat podcast berapa tahun? Dekat 3 tahun dah. 3. Okay, kita start masa E dengan Akid masih intern. 2 tahun, 3 tahun. 2 tahun macam tu lah. Lebih kurang macam tu lah. 2 tahun. So 2 tahun selepas 2 tahun kita berjaya lah beli mic podcast sendiri. Okay. Walaupun taklah secanggih secanggih podcaster di luar sana. So it's an achievement untuk kita. Betul. Tahniah saya ucapkan kepada anda, Haikal. Tahniah juga kerana ada orang sudi bagi duit kita untuk beli mic. Hello tu duit saya. Yelah. Alright, jadi macam biasa, yes, kita punya CTA di mana, sorry kalau tak nampak muka, saya turun sikit. Bukan, kena biasakan sebab kita memang dalam konti radio pun memang dia begini kan, ada kaki-kaki ni kan. Jadi orang dengar Podcast Tinker boleh dengar dekat Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan kemungkinan kita akan bersiaran dekat satu lagi platform. Oh, iaitu Shock, di mana jika anda pengguna Tegar Shock punya apps, anda boleh dengar kita kat sana. Tapi nanti kita akan beritahu start bila. Tapi ada menjadilah. Mungkin bos Shock masih lagi memerhatikan kita. Kok dia nak tarik dia nak tarik balik dia punya tawaran dan sebagainya. Itulah kita orang kena perform sikit lah. Tapi dengan adanya mic ini dia akan InsyaAllah kita orang terus perform. agree lah. Yes. Gitulah aku murah dengan kau ini. Aduh. Okay, jadi untuk tengok dekat YouTube. Tak habis sini lagi. Nak kalau tengok kat YouTube lah seperti biasa. Oh, bila borak pun tangan boleh gini kan. Style lah. Dan kalau nak dengar Radio Sinar pada hari Ahad, boleh dengar setiap hari Ahad pada pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari, di mana kami akan bersiaran. Yes, dalam Sinar ATA tiba-tiba Ahad. Yes. Okay, speaking of Sinar ATA tiba-tiba Ahad, pada hari, kenapa ya? Nak tengok sound dia. Oh, okay. Pada hari Ahad yang lepas, seperti biasa, itu adalah hari yang kali kelima kita orang bersiaran dekat radio. Telah berlakunya satu episod yang macam baru-baru ni lah. Almost fucked up lah. Almost lah. Tapi Almost yang fucked up tu awak lah. Yelah, dia mind fuck tapi almost fucked up lah. Tapi kita berjaya lah. Okay, kisahnya adalah begini. And then macam at certain part aku rasa macam agak bersalah lah sebenarnya. Salah sebab? Nantilah aku cerita dulu. Okay, pada yang mereka yang tak tahu macam mana cara DJ radio ataupun announcer bersiaran, mana yang tak tahu sebenarnya itu semua adalah pre-recorded. Maksudnya telah direkod dulu baru keluar on air yang korang dengar dekat radio. So masih ada lagi yang tertipu. Oh, ada ke? Ada. Sebab macam orang-orang yang tanya, macam aku punya family members yang tanya-tanya kan, semua macam ya ke record ke ingatkan live? Oh tak. Tak live sebab bahaya, risiko. Bahayalah. Seperti contohnya yang berlaku pada hari Ahad lepas ni lah. So apa yang berlaku adalah masa kita orang untuk ke udara tu, dalam 1 jam kita orang akan ke udara. Maksudnya ke udara ni adalah announcer bercakap lah. Kita orang 2 orang bercakap lah. Masa yang kita orang ada hanya 4 kali saja dalam setiap jam. Okey, tapi jarak antara kali kedua dengan kali ketiga tu sangat-sangat rapat, yang macam 10 minit. Yang macam kita orang, kalau misalnya kalau segmen tu ada caller, ada pemanggil, kita orang agak macam huru-hara lah, basah agak lecak ketiak macam tu. Banjir babe. Okay, so apa yang berlaku pada hari Ahad lepas adalah, sebelum ni kita orang okay, pada minggu yang kedua Haikal agak macam nak terplay out sikit, tapi member biasalah handsome kan. Tapi sebabnya kita orang akan tukar setiap minggu. Maksudnya minggu ni Haikal akan edit, record dan edit. Minggu depan Syafa pula akan record dan edit. So minggu lepas adalah minggu di mana Syafa yang edit. Jadi apa yang berlaku adalah kita dapat pemanggil, rezeki kita dapat pemanggil yang cerita dia panjang. Cerita dia best, memang best. Cerita dia best, tapi cerita dia panjang. Kalau boleh bagi masa 6 minit. Cerita dia yang kita record tu 6 minit. 6 minit 50, dekat 7 minit. Okey, dan aku cerita lah. Kau cerita lah.
kita rekod tu untuk, aku dah lupa timing kau apa, tapi kita rekod tu untuk macam pukul 10.30 punya time untuk Betul. kita punya suara. Kita punya suara untuk keluar dekat radio. Jadi kebetulan time tu kita orang selalu akan bagi gap sebab kita orang budak baru. So kita orang punya editing skill kat radio masih lagi amatur lah, masih rendah lah. Jadi time tu disebabkan borak panjang sangat sebab kita ingat caller ni mungkin pendek lah 3 minit 4 minit top. So kita akan ada masa lebih kurang dalam 10 minit ataupun 10 minit lah edit. So nak jadikan cerita sebab cerita dia panjang sangat. Jadi time tu Syafa ada masa untuk edit 7 minit dan Syafa kena edit at least kena jadi 2 minit setengah maksimum. Maksimum. Bayangkan. Sebabnya apa yang membuatkan dia susah nak edit adalah macam kalau macam yang senior dulu dia orang macam dah power lah. Maksudnya dia dah tahu dekat mana hiccup dia. Kita orang maksudnya kita dah dah part yang maksudnya macam setiap dalam perbualan tu dah tahu dah part mana nak potong. Tetapi bila dia 6 minit banyaklah part yang macam nak potong. So and then macam it's not fair for us to macam akak cepat sikit akak. Tak boleh lah macam tu. So kita borak and then cerita dia tamat pada minit yang ke-6. Okay, terus nak edit lah. Edit. Biasanya bila dalam keadaan yang genting tu, bila seorang yang edit tu, contohnya macam Syafa edit, Haikal akan jaga masa. Okay, Pa kau ada berapa minit lagi, Pa kau ada berapa minit lagi. Okay, bila sampai minit yang keempat, maksudnya minit kedua ada 4 minit. Biasa tinggal 4 minit lagi. Syafa mungkin dia aku ingat muka tenang. Aku ingat tentu muka kau okey lah. Aku cakap, Pa 4 minit Aku ingat kau muka tenang. Tapi bila Syafa edit, audio tu akan keluar dengar. Bila aku dengar, okay, ini tak sampai climax lagi ni. Ini tak sampai climax cerita lagi ni. Kalau Syafa tak edit sampai lagi. Aku macam dah nervous lah. Aku cuba tenang lah. Kalau aku kelang kabut, Syafa pun kelang kabut. Tapi membuatkan yang kelang kabut ialah sambung edit. Sebab dia dah macam tinggal last 2 minutes tau sebelum nak keluar. Lepas tu macam dah start panik lah sebab macam banyak lagi kat hujung kan. Macam apa benda aku nak buat ni, Pap, sebagai seorang perempuan yang kita passing. Dia passing kat aku. Dia passing macam cepat-cepat macam tolong Kel. Dia dah panik. Aku pun panik. Macam ni. Sebab aku dah cakap kat Syafa, Pa, kau kejam je sikit potong tu. Tapi sebab Syafa sebenarnya bila kat radio aku faham Syafa dia seorang perfectionist. Dia memang perfectionist. Dia akan seboleh cantik boleh. Yes, secantik boleh. Kalau macam aku potong nasib lah, cerita ni pendek pun tak apalah. Janji selamat aku punya buntut kan. So sekali Haikal pun nak buat macam mana sebab dah kena passing, terus pergi member terus macam apa benda aku nak buat ni. Lepas tu macam adalah dalam 5 saat kau kat tempat duduk tu kan. Aku terus tak boleh ni. Tak boleh. Terus macam Syafa ambil balik and then terus potong. Again memang Tuhan nak tolong kita lah. Mana yang aku potong buang tu elok-elok je cantik. Betul lah. Elok-elok je cantik. Macam orang tahu lah benda tu potongan memang nampak sangat lah sebab dia macam climax. Terus kita tutup. Tapi kita tutup tu, part yang kita tutup tu cantik lah. Aku macam dia kalau dengar balik tak perasan lah. Dia tak perasan balik. Tapi padahal aku main potong je mana. Ya ke? Aku ingat kau macam dah tahu dah. Aku tengok waveform ke apa ke. Tak. Aku potong. Itu memang nasihat. So lesson learn yang pertama adalah jangan throw your friend under the bus. Tak nak throw boleh. Throw dekat bus stop. Jangan tak tengah jalan. That's why. So Haikal itu yang maksud Syafa macam rasa bersalah sebab macam tiba-tiba kau nak passing. Kalau tak ke apa ke nanti Haikal yang kena sebab dia. Tapi in my position pun aku dah offer dah cakap, Pa, aku sebenarnya panjang bagi aku edit lah. Tapi sebab Syafa nak nampak handsome tentu. Sebab aku edit. Aku okey lah. Sebab previously minggu-minggu yang sebabnya itu adalah minggu kedua yang aku edit. Betul. Sebelum tu kan kau je edit kan. Sebab aku macam tak confident lagi kan. Macam ambil sejam yang first ke. Dia susah bila ada caller. Bila ada caller benda macam tu lah. Kalau kita just baca WhatsApp, kiriman WhatsApp ke apa, benda tu aku rasa senang sikit. Sebab kita kita boleh kawal. Tak ada interaction human yang yelah bila ada human interaction dia akan ada noise lah. Noise tu maksud aku masing-masing tak tahu bila nak habis. Betul. Yang tengah bercerita tengah sedap, kita ni nak cepat. Tapi kalau kita potong macam tak elok lah. Tak manis lah. Aku dah call kau sepenat-penat habiskan kredit. Betul. Kau dah so cepat. Itu lah. So memang cemas lah. Lepas tu cemas tu tak habis sehingga habis. Maksudnya kita orang cemas sampai pukul 12. Cemas sampai kita orang punya. Selalu kita orang macam minggu lepas lancar.
Yes. Ini lepas kejadian yang 6 minitnya cerita tu, dua-dua dah jadi bengong. Ya, jadi bengong. Macam tak pernah buat radio. That's why. So aku rasa macam okay, tapi it's an experience lah. Tapi Experience. Aku rasa macam kalau kita duduk sembang dengan sini announcer lain kan, diorang mesti macam lagi banyak ada cerita. Tak satu saat lagi dia edit That's lagi. why. Kan meletak je. Sebab mana yang macam sebab kita nak content tu cantik, maksudnya perbualan tu cantik. Tapi sebabnya kalau korang nak tahu, minggu first kita orang ke udara, bila kita record tu adalah macam sekali record tu adalah 4-5 kali. Sebab macam ni tak okey lah, ni tak okey lah. Energy tak sampai. Yes, energy tak sampai lah. Mana yang fumble lah, mana itu inilah. But it's an experience lah, something yang I would tell people. Kalau macam ada orang tanya, macam mana kalau jadi announcer, aku akan cerita lah benda ni. Kalau aku jadi lecturer, kata nak jadi announcer, let's say kalau aku jadi lecturer lah, insyaAllah. Kau sikit tahun lagi nak jadi lecturer dah kan? Itulah, kalau aku suruh ajar radio, okay, aku buku belajaran tu, aku katalah campak tepi. Buku ni korang hadap untuk exam je. Betul. Aku kau bagi korang the real experience. Betul. Belajar masa tu. Betul. Tapi kan, mana yang macam memang cita-cita nak jadi announcer kan? Aku rasa waktu college ke atau waktu sekolah ke, kalau kau ada peluang untuk jadi announcer untuk sekolah ataupun college, grab tu. Grab. Sebab dia memang akan macam tolong kau banyak. Sebab kita orang masuk tak tahu apa-apa. Yelah, kita ni basic podcast lah. Kita ni basic podcast. Tapi ni sebab kita boleh, satu kita boleh yang kedua, kita edit at our own pace lah. Pace. Maksudnya kalau kau nak keluar besok, malam ni pun kau baru dah boleh edit kan. Ini macam kau kena edit real time. So aku rasa cita-cita sinetron kat Indonesia. Kan macam tu. Kan shoot je yes. terus edit. Aku rasa boleh bengong kalau jadi editor tu kan. Bengong editor tu. Editor sinetron, editor yang paling itu belum lagi cerita kalau sinetron punya editor. Itu belum lagi dia masuk efek tu yang lama tu. Itu pun sebab tak cukup footage. Contoh kan, diorang shoot footage, diorang bagi 38 minit. Kita nak ni 45 minit ni. 45 minit. Itu efek tu. Faham. Efek slow motion. Slow motion ni sebelum iklan. Lepas iklan sambung ke slow motion. Dah jimat 2 minit. Yes, dah 2 minit jimat. So it's an experience for us lah. Cannot wait to see more. Apa benda of course akan ada hiccup tau. As macam kita macam berhati-hati, mesti akan ada hiccup ni. So aku macam nak tahu next hiccup kita apa. So itu dia sedikit sebanyak experience radio kita orang untuk minggu ini. Macam minggu ini weekly update Yes, weekly update. Sebabnya aku rasa aku enjoy dah buat radio sebenarnya. Betul. Dia sebenarnya dia tak rasa tau. Betul. Dia tak rasa gila. Dia tak rasa macam walaupun macam 4 jam. Okay, dia macam ni macam bila kau pergi tak buat apa-apa, 20 minit tu akan rasa lama. Melainkan kalau kau tengok TikTok lah, benda yang melalaikan, memang kau rasa sekejap lah. Dekat radio, once kau masuk konti, sejam tu tak rasa. Betul. Tiba-tiba dah, kalau kita masuk konti time tu macam dah pukul 8 kan gelap lagi. Tiba-tiba dah pandang luar, dah cerah. Dah terik. So kepada bos Sina, kalau nampak ni, maybe boleh bagi kita orang slot lain lagi. Slot lain. Sambil cari job. Cuma tu lah cabaran kalau kita yang buat seminggu sekali macam tu, bayangkan yang hari-hari. Betul. Tapi Haikal, aku rasa aku tak boleh kalau buat seorang-seorang. Maksud kau kena banter lah. Sebab kalau tak banter, maksudnya aku rasa mungkin okey pada jam yang pertama je. Jam kedua kau dah buntu. Jam kedua aku dah buntu dah, benda aku nak borak ni. Faham. Okey, jom kita lupakan kisah radio. Tapi kalau nak call Yes, call lah kita orang. Walaupun pagi kan, aku faham lah orang macam setengah orang Ahad lah tu. Ahad lah. Tapi mana yang ada dekat Kedah, kat Kelantan ke, ataupun dekat ni yang mana macam hari ni tak dengar Gegar. Tiba-tiba tak, padahal hari Ahad tu kita ialah hari pertama Gegar bersiaran untuk minggu itu tau. Yes. So tapi mana tahu orang punya taste lain kan. So mungkin lah macam dia dah pernah dengar suara Isai ke. Tapi Isai kita okey. Mungkin lah macam dah dengar Gegar 8-10. Tiba-tiba 10-11 nak dengar Sina. Dengar Sina boleh call. Call kita orang. Kita orang suka dengar orang call. Betul. Kadang-kadang kita tengok je kat telefon tu bila dah ada orang call. Macam sedih. Macam tunggu ni kan. Macam tunggu minggu pertama sedih babe. To be honest, orang kena tahu yang kita call orang.
Sedih babe. Tak tahu lah benda maklumat ni boleh macam Boleh. disclose ke apa ke. Memang selalu digunakan untuk mereka yang first time. Macam Hafni pernah call aku masa first day bersiaran. Tak dinafikan sebab yelah benda baru. Orang tak kenal Orang tak semua. familiar lagi suara kan. Tapi so far okay lah. Macam kita dengar macam-macam jenis orang. Maksudnya even baru 5 minggu kita dah dengar orang yang macam jogging sambil dengar Sina. Minggu lepas lah. Kalau aku jogging tak dengar radio babe. Aku dengar lagu yang pom yang macam bagi semangat lah. Pump sikit lah. Ni dengar radio suara gitu. Aku macam campak. Mungkin menyigap lah. Dia Yes. menyigapkan diri dia sendiri. Yes. Tapi tu lah. Okay, itu dia cerita radio. Okay, seterusnya Haikal, apa isu minggu ni yang kau ingin Tak ada isu lah. Kita aku macam hari Ahad itu, masa aku scroll Twitter, ada nampak satu airline dekat ni, cerita kosong lah Minggu ni minggu cerita kosong je. Okay. Ada satu airline dekat Belanda, Netherlands. Di mana mereka telah menukar pakaian flight attendant, uniform kepada pants dan kasut kasut ni lah, kasut sneakers style, which is aku rasa in long progress that's the way yang betul. Sebenarnya okay, kita kena tahu dia punya permulaan ni. Ini kalau aku kalau tak silap aku kan, dia sama lebih kurang cerita dia macam nurse. Okay, kenapa dengan nurse dulu? So dulu sebab itu nurse pun pakai skirt dan sebagainya. Sekarang tak lah, pakai seluar kan? Tak, maksud aku kat luar lah. Luar pakai skirt lagi ke? Dah tak, sekarang dah tak. Dia pakai seluar kan? Macam scrub tapi kau tahu lah scrub badan bukan. Scrub, okay, cerita scrub tu. Tapi sebab itulah ada kostum-kostum yang macam kinky kostum yang pakai nurse, doktor dan polis, uniform lah. Okay, tapi kita fokus kat nurse lah. Sebab kenapa aku nak kena discuss benda ni kat dalam podcast? Apa benda kinky? Tapi iyalah. Roleplay ke? Bukan, tak, maksud aku macam permulaan kerjaya tu sebenarnya aku tak sure ni betul ke tak untuk flight attendant. Tapi macam kalau nurse dulu waktu perang kan perempuan tak ramai. So dia orang ambil wanita-wanita yang muda, bukan berpengetahuan, wanita-wanita riang, faham tak? Wanita riang. Nanti aku cakap ni kau blip lah. Wanita lorong. Tak adalah lorong sangat, tapi wanita-wanita riang lah. Wanita riang. Untuk ambil untuk tend pesakit-pesakit lah. Maksudnya mangsa-mangsa perang ni apa-apa semua. Untuk melancarkan pengaliran darah. Bukan melancarkan. Diorang tu sebab perempuan, dan perempuan kan macam ada nature yang untuk macam tolong layan dan sebagainya. Motherly figure. Yes. So aku rasa benda tu dia buat macam applicable kepada flight attendant dan sebagainya lah. Tapi bab-bab macam uniform tu aku rasa itu hanya untuk estetik punya purposes lah. Macam ni? Estetik lah. Bila kau pakai skirt, itulah macam untuk please faham penumpang subconsciously lah. Yelah, dia macam stereotyping, dia macam bukan gender bias, gender segregation, bukan. Dia macam nak mengkelompok. Baik, jangan salah cakap, orang cakap kau feminis. Bukan. Itulah maksudnya mindset tu dia buat nampak macam flight attendant ni itu orang pandang. Faham tak? Bila orang cakap flight attendant pekerjaan, ingat tak kalau aku tahu lah 10 years back, kalau kau cakap kalau kerja flight attendant ni kena seksi. Even dekat airport pun Haikal, kalau macam satu sekumpulan a flock of macam stewardess, flight attendant, lalu tak macam orang tengok kan. So begitulah dia macam untuk mempleasekan kau punya pandangan lah. Sebab diorang kata pun nak jadi flight attendant kena handsome, lawa. Kau ingat aku boleh? Tapi okay, mungkin yang dekat kitchen je aku. Tapi okay, apa the real purpose of flight attendant? To serve? Flight attendant, dia punya real purpose untuk assist lah. Assist. Yelah. Sebab kalau ada pilot je dan ada pantry tapi tak ada flight attendant, dia sama macam first dia punya range dia sama macam nurse, orang yang wait dekat restoran, tu samalah. Untuk serve. Yelah. Tapi betul lah, aku setuju lah kalau macam dia nak tukar kepada uniform kepada seluar ataupun something yang lebih loose. Sebab kalau kau bayangkan bila kalau katalah yang ketat apa, MAS Jangan sebut lah. yang ketat dan yang terbelah.
Adalah airline. Adalah. Walaupun kau pakai tudung, tapi yang terbelah tu tetap ada. Faham tak? Aku itu benda Terbelah nampak kain dalam lah. not even. Nampak kaki juga. Ya doh. Oh ke, okay. Okay, yang ketat lah. Yang ketat, yang maksudnya macam terbelah dan kau jalan susah lah. Kau bayangkan kalau apa-apa na'udzubillah jadi dekat flight tu kan, yang macam kena terjun, yang macam dia macam nak land dekat atas air, lepas tu buka pool yang besar yang orang turun tu kan. Tak susah. Betul. Dengan yang kain ni, skirt ni, skirt ketat ni. Dia tak praktikal untuk penumpang suka lah. Obviously lah penumpang suka. Tapi dalam keadaan itu, kau takkan fikir dah benda lah tu. Faham tak? Yelah, masa aku jangan without any yelah. emergency orang tu suka lah. Tapi maksudnya in long term of pekerjaan itu sendiri, kalau kau tengok, kau masuk bag siapa yang tolong letak kan. Ada yang kau letak sendiri. Kalau ada yang tolong, kau tengok macam mata kau pun tengok tak selesa. Yes. Especially long flights though. Long flight, yes. Yes. Macam flight yang kau pergi New York ke apa kan. Kau bayangkan, okay, aku cerita dengan kau. Aku pengalaman aku pergi New York yang membuat aku rasa aku nak pergi ke tak lagi New York. So, flight itu je. Tempat best. 21 jam, 22 jam. Okay. Itu adalah flight yang kedua. Flight yang kedua? Sebab transit kan. Oh, transit. Flight yang second flight 21 jam? Belas-belas. Belas-belas. 14, 15 macam tu lah. Kalau kau transit Dubai 8 jam. Yelah, here to Dubai. Aku transit sini ke Qatar. Ya, di situ lah 8 jam. Lah. So 8 jam okey lagi. Macam kau nak pergi Perlis semua tu kan. Okay lah. Okay. Tapi yang 14 jam ni, okay, situasi dia adalah yang membuatkan aku rasa macam, macam mana doh, dah lah diorang tak boleh nak marah. Faham tak? Yelah. Unless kalau ada kekerasan dan violent dan sebagainya. Tapi benda-benda petty. Tapi contohnya orang sebelah aku adalah orang benua Afrika. Okay, aku tak sure, aku tak tahulah dia daripada negara mana. So dia hanya ada seorang induk, iaitu seorang mak, dan dia ada anak 6 orang duduk satu line dengan aku. Kan ada 2, 3, 2 kan? 2 ada ikut flight lah. Ada yang 2, 5, 2. Lebih kurang macam tu lah. 2, 3, 2. So baby dengan mak. Yang 5 tu kan, kakak dia aku rasa paling tua pun umur kakak paling tua pun dalam 14, 15 macam tu. Teenager lah. So dia adalah yang macam kecil-kecil ni dalam 3 tahun, 4 tahun, 4 tahun, 5 tahun macam tu lah. Okay, yang duduk sebelah aku ni, aku faham sebabnya. Kau duduk dekat yang sebaris 5 orang tu lah? Ayah. Oh, kau tiba-tiba sesat situ. Tapi aku tak duduk sebelah dia orang. Aku duduk dekat yang hujung sekali. Oh, Alsa. Kau tingkap? Tingkap. Oh, okay, faham. Tapi bukan tingkap lah, tapi dekat aisle lah. Yang tingkap ada seorang lagi. Okay. Apa tak puas hati, kita ada mic baru. Terimalah nyanyian. Sama lah. Kak Mitch. Okay, lepas tu sebelah aku adalah budak baby lah yang ni. Okay, baby aku okay kalau dia orang bising dan sebagainya. Dan aku rasa selagi dia macam tak mengganggu, stewardess ni okey je lah, lalang. Tapi nak jadikan cerita muntah. Bau baik. Tu lah. Nak aku tamatkan cerita aku kat situ je ke? Okay, muntah. Sampai orang sebelah aku okey lah, ni nak gosip sikit lah. Orang sebelah aku macam orang Middle East macam tau. Diorang tak tahu pasal minyak angin. Okay. So yang sebelah ni dah mabuk lah bau muntah ni. Oh yelah, tapi dia tak cakap apa-apa. Dia dah puning-puning gitu. Aku pun pergi hero lah kan. Sebab kita Malaysia keluarkan minyak angin, bagikan dekat dia. So dia ingat kau bagi minyak apa? Minyak petrol? Tak adalah. Dia suka weh. Dia ambil gambar benda tu. Dia nak cari. Aku cari lah kawan-kawan kan. Tapi macam minyak angin lah. Lepas tu, aku tahu tak, kalau aku jadi stewardess tu, aku dah hilang sabar dah babe. Betul. Sebab dia muntah satu. Tapi kau tahu lah budak-budak kan, dia makan bersepah apa-apa semua. Mak dia relax ke? Mak dia tetap relax. Itu aku macam, terbaik. Because I pay the flight. Yes. I'm the boss. Yes. Ataupun mak dia memang macam, apa pandai yang kau kan. Sebab 6 orang anak kan. So, long flight lah tu. Kau bayangkan macam ada nurse tu kan, nak tunduk. Ni kalau pakai ketat ni nak tunduk, nak mencuci, nak apa semua. Kesian lah. Aku rasa kesian lah dekat. Maybe ada orang okay. Kita tak tahu kan. Sebab kita bukan flight attendant kan. Maybe dia orang okay. Tapi kalau aku kan dalam situasi tu, patutnya pakai tracksuit je. Pakai seluar je lah. Flight attendant ni, faham tak? Sebab bagi aku, dia kena at least
berseluar lah macam flight attendant sebab senang nak bergerak. Sebab aku satu benda aku belajar, kalau kaki kau berbulu, jangan pakai jeans datang masuk flight. Macam kaki aku berbulu. Ada hari tu berlaku. Jadi macam mana? Okay. Sakit kan? Dalam flight dia kering. Dia kering. Okay, kering. Bulu tu tak kering. Bulu tu bulu bila kering, dia macam lagi extra kasar lah, tak ada moisture kat bulu tu. So kalau pakai jeans ketat, pergeseran akan berlaku. Dan ketidakselesaan akan berlaku pada jam yang ke-8. Jam yang kekeringan. Dan aku terpaksa masuk toilet untuk membasahkan peha betis, untuk memberikan moisture. Tapi memang itu masa awal-awal aku saya pergi kan, pakai jeans lah naik flight. Lepas tu aku selalu terfikir kan, aku tak tahu lah, ini bukanlah stereotype, tapi aku rasa bukan mindset lah, maksudnya experience. Kau nampak kau orang tu experience dia banyak flight kalau dia pakai lagi relax. Betul. Mak Saleh pakai baju sweater, seluar tidur babe. Slipper. Kita sebagai orang yang macam first flight, naik flight ke mestilah sensor. Flight mesti ada fashion babe. Mesti ada sensor kan. Mestilah Yaya Zahir sikit kan. Kan? Tapi masalahnya aku cakap macam tu, even Yaya Zahir pun pakai loose. Betul. Yaya memang betul. Yaya macam pakai sweater and then loose pants lah. Tapi aku berduka cita dekat mereka-mereka yang pakai seluar ketat-ketat, seluar jeans, boots. Oh ya, okey. Oi, boot lah. Engkau boleh acah handsome masuk flight pakai boot. Tapi jam yang ketiga kau dah buka lah. Betul. Betul. Tapi tu lah. Pengalaman mendewasakan aku lah. Tapi balik pada flight attendant tadi, kalau boleh bagilah mereka ada choice untuk pakai seluar ataupun better bagi choice kan. Kau nak pakai seluar ke kau nak pakai ni. Sebab bagi aku, kalau aku shock kat flight attendant tu, sebab dia lawa handsome je. Pakailah apa pun. Pakai apa pun. Tak, lepas tu lelaki boleh pula pakai seluar. Betul, lelaki pakai skirt ke? Come on, equality babe. So nanti orang akan cakap kita feminis. But yeah, that's the reality man. I mean like macam kalau mungkin ada tapi ada je juga. Tapi itu yang jenis yang macam kerja-kerja dekat counter. Tak silap bukan aku, yang pakai seluar apa semua kan. Emirates aku rasa pakai seluar. Tak silap aku Emirates long flight pakai seluar ataupun long skirt. Kalau macam Japan diorang pakai long skirt. Tak tahu lah jenis yang macam entah lah kalau macam nak lalu dekat aisle baru sarung skirt kan. Pergi kat pantry belakang dah buka skirt pakai tracksuit ke apa, aku tak tahu lah. Flight attendant ni kan. Cuma tu lah. Cuma skirt tu macam rasanya dah boleh kot. Untuk bukan nak dilupuskan. Maybe boleh tapi jangan ketat lah. Ketat susah bernafas. Kau pernah try pakai yalah. Tahu dia tak, bukan aku faham sebagai seorang wanita. Kerja lah, tutulah kerja. Tapi bila pakai baju macam tu, engkau sebenarnya tak selesa juga. Masa aku dari pandangan orang-orang ajnabi. Entahlah. Yalah. Se open mana pun kau mesti tak selesa lek. Sebab dia macam kau jadi artis tau. Kau jalan dekat aisle tu. Kalau kau cun, kau ketat. Betul. Mata semua akan Betul. Itulah macam sebab kita nak serve, kita nak macam relax, macam go one point. And then satu lagi makeup babe. Makeup Aku tak nak benda ni berbunyi criticism. Sebab macam makeup kau nak tebal ke apa ke, it's really up to you. Tapi again, dia sama je macam long flight kan. Macam mana tu makeup yang setepek tu. Tapi tu lah berpuluh jam. Dia nak pergi. Aku rasa, aku faham mungkin ekonomi, macam kita selalu duduk ekonomi, kita mungkin akan macam memandang benda tu enteng. Tapi untuk orang yang first class, business class, diorang rasa diorang nak orang yang serve diorang tu well presentable kot. Masalahnya kau tidur je banyak kan atas flight. Tak tahu kan. Kau tengok movie kan, kau tak ada pun tengok apa ni, kau tatap muka flight attendant tu lama-lama. Tahu kan. Apa tadi? Itu lah. Tapi ini pandangan saja. Kalau ada flight attendant. Betul lah. Betul lah. Kita nak dengar juga kalau ada flight attendant kan punya pendapat kan. Korang rasa adakah korang okey je? Aku rasa dia orang okey je. Kalau tidak, takkanlah dia orang tahan kerja tu bertahun-tahun kan. Mungkinlah dia orang cakap okay, it's time for dia orang pakai seluar untuk kerja. Okay, next itu adalah semoga yang penting tak kisah skirt ke apa ke, yang penting dia orang dapat pakai yang selesa lah. Sebab aku macam kesian lah. Kesian lah. Lamanya kita naik flight. Betul lah. Speaking of, yes lah. Speaking of, betul kita punya expectation. Speaking of, apa yang speaking of? dah rentas negeri ke guys? Guys, yes. Kita dah boleh rentas negara kan? Boleh, tetapi ramai negara tak nak kita kan? Ya ke? Ramai tak nak Yelah, dah kalau letak tin foil atas kepala.
Member pun tak nak bagi. Aduh, letaklah cakra padat kat sini. Ada yang tu aku dah expected lah. Sebab itu kat Mak Saleh ada geng-geng pakai tu. Ni yang letak benda chemtrail semua benda aku baca tu letak kan. tembaga kat depan rumah, tiang tembaga. Untuk elakkan tak apalah, tu tepi lain lah. Jangan mula Haikal, aku dah tak nak sembang dah pasal itulah, orang pun dah marah dah kita cerita macam tu. Tapi yes, kita dah boleh rentas negeri. Okay, kita cakap lah kalau engkau sebagai orang yang memang kampung kat KL, yang macam kalau kau cakap nak balik kampung sekarang kau akan tumbuk, kau nak gimana? Kau nak nilai. Beli kapet maksudnya. Tak lah, aku rasa macam aku nak pergi tapi too crowded lah. Aku rasa sekarang macam too crowded. Ya, kau nak pergi mana? Kalau diberi peluang tu gimana? Aku sebenarnya nak pergi tepi pantai lah. Nak hirup udara segar. Tak kisah pantai mana. Kau? Aku sebabnya kan bila kita cakap ni hari ni, ini hari Selasa. So kalau tak ada apa-apa arah melintang, besok aku nak balik kampung. And then bawa parents aku datang sini. Oh. Sebabnya kita tak nak duduk dekat kampung lama sangat sebab takut orang berpusu-pusu balik kampung kan. Betul. So might as well macam mak aku duduk lama kat sini, dah reda baru kita orang balik kampung. At least boleh mak kau pergi pavilion. Kerana tak lah, aku tengok satu lawak ni. Anak dia balik kampung tapi bapak dia pergi pavilion. Oh ya. Sadis gila. Tapi tu ya, surprisingly aku tengok semalam hari Isnin tak banyak kereta yang balik kampung. Belum lagi bro. Minggu ni lah. Aku rasa taktik dia umum balik rentas negeri apa mana-mana tu pada hari Ahad tu memang bijak. Kalau dia buat hari Jumaat, yes. Sabtu dia Ahad. Buat hari Jumaat tu orang akan macam lagi berkobar-kobar besok cuti, let's go terus. Dan dia kata yang boleh keluar rentas hari Isnin. Kalau dia kata dia announce ni pukul 5 boleh keluar, betul. Dah ramai dah. Tapi aku rasa aku baca jalan yang menuju ke utara dengan ni dah penuh dah. Oh, dah start penuh dah? Yelah, orang nak pergi Penang. Tapi bagus lah. Gila support industri-industri yang dah nak kiok macam makan. Banyak kedai makan tutup yang famous. Jonker Walk tutup kan, Big? Jonker Walk tutup. Langsung? For good. For good. Tapi tak tahulah, lepas ni dia mungkin ada semangat balik ke. Sebab aku rasa orang-orang berniaga situ dah patah semangat kot. Of course lah. Lama sangat kan, setahun lama lebih. sangat. So dia kata okay, tak payah buat apa-apa lah, sampai bila-bila. Tapi lepas ni insyaAllah boleh lah kot. Sebab situ ada H&M kan. Tak ada kena. Ya, cakap KL tak ada. Sebab tapi dia 2 tingkat babe. Tapi kat dalam mall pun 2 tingkat basically. Banyaknya kan. Jonker Walk tutup. Apa lagi tutup? Apa lagi? Banyak je tempat yang tutup. Tapi itulah. Tapi pelan-pelan nak naik lah. Ini maksudnya korang support lah balik. Tapi sekadar pesanan khidmat masyarakat, make sure mana yang berkemampuan tu sebelum balik buat self-test tu semua. Dan kalau boleh macam balik tu aku faham lah nak bawa mak-mak pergi bercuti ke apa ke kan. Cara yang paling senang adalah contohnya kalau kau pergi, kalau aku nak bawa parents aku pergi Langkawi. Okay, let's pergi Langkawi. Tapi nak pergi Catam kat sana ke? Kita akan cari macam tempat yang untuk duduk kat situ je. Faham macam je. Macam kau sewa villa macam Airbnb, duduk situ. Kalau nak pergi makan, jom kita betul balik. Balik. Tapau makan kat villa. Macam tu lah. Atau BBQ ke, masak sendiri ke. Tapi saya kalau bawa mak-mak ni, dia nak masak sendiri. Bagus. Kan? So aku rasa better macam tu lah daripada macam pergi bercuti yang macam berjalan ke sana, berjalan ke sini, berjalan ke sana, berjalan ke sini. Especially kalau ada anak kecil. Sebabnya masih lagi risau sebenarnya untuk macam keluar. Alhamdulillah kes makin turun. Tapi masih lagi risau lah sebenarnya. Yelah, kau ada anak kecil kan. Satu lagi budak kecil tak tahu dia punya imunisasi badan dia tak boleh pakai mask. Anak kau tak pakai mask kan. Macam anak aku dah boleh pakai mask lah. Alhamdulillah boleh lah, terprotect sikit. Aku pakaikan juga weh. Contohnya macam tempat-tempat macam turun lift aku pakaikan. Betul buka balik. Betul buka balik. And then makan dine in. So far sekali je aku bawa dia dine in. Itu pun sebab memang kan kita pergi pantai last week. Pergi pantai? Last week? Pantai mana? Pantai Remis. Dekat ni Selangor. Dekat macam area Sekincan. Tapi kan aku tak tahu lah. Maybe kita orang pun macam, sebab itu adalah impromptu punya ni. Aku decide nak pergi pantai tu hari Khamis, Jumaat. Pergi Sabtu pagi. So pukul 6.30 kita orang gerak pagi. Sebab orang kan pergi pantai kan. So aku cakap dengan Mawar dengan sebangku, kita pergi pagi supaya bila kita dah sampai sana, semua orang dah start ramai, kita boleh gerak. Kita orang sampai pantai tutup.
Sebabnya dia ada macam Pergi ke Skincan pun boleh. gelombang air pasang. Oh, air pasang. Naik sampai ke jalan, babe. Oh, ya ke? Oh. So pantai tutup. So macam give up lah. Give up, nasib baik macam dia Dia ada kepek macam lah. nearby pantai. So kita pergi pantai nearby tu, alhamdulillah boleh sebab air dah surut. Oh, dekat situ di satu tempat tu dia dah surut. Ni kau pergi dekat Bukit Jugra, area Jugra tu. Tak, kita nak naik ke Sekincan. Lepas tu dah settle tu baru pergi ke patah balik Kuala Selangor. Dekat Kuala Selangor tu lah makan. Kau tahu tak makan restoran seafood ni kan terbuka kan. Sebab itu aku berani bawa Taqwa. Kalau macam tertutup ke dalam aircon ke, I would suggest I would definitely tak pergi lah. Macam orang-orang yang macam, aku tak nak judge again. Sama juga macam dulu aku tak nak judge orang-orang yang pergi mall bawa anak. Sebab macam maybe tak tahu nak bawa gimana kan. But apa yang kita boleh buat sekarang adalah macam I would strongly suggest bawa anak ke tempat terbuka lah. Bukan macam dalam centralized aircon ke apa ke. Selagi kita mampu lah. Macam tu. Kau pergi sana makan mentarang tak? Tak makan mentarang. Tapi baik, babe. Apa makan, yang baik? Seafood lah. Baik lah. Baik teruk sebab macam sedap kan. Oi, mentarang best. Mentarang ni experience dia, engkau kena pergi tengok dekat belakang dulu. Macam mana dia hidup. Kenapa kena pergi belakang? Sebab tak tahu mentarang, pergi tengok mentarang cara hidup. Best tu tengok dia pacu-pacu air. Aku tahulah. Tapi kenapa kat belakang? Tak, tentu aku dulu aku nak shoot dengan Astro Gempak. So kita orang kena pergi area situ lah. So kita pergilah kedai jual mentarang untuk rasa keunikan mentarang. So sepanjang tu aku time tu host dengan Nadia Nash. Okay. Kita pergi belakang kedai tu, kita rasa gelak je. Asal lah? Mentarang tu kan bentuk dia itu. So dekat belakang dia dah tangkap lah. Dia macam a swarm of mentarang dalam air jernih. So kita bila dia macam dia macam funny dia. Yelah, sebab otak-otak seperti kamu. Tapi tak apalah tu. Okay. Tapi tak apalah, abaikan pasal mentarang tu. Babe. Siapa yang tak tahu mentarang boleh Google. Tapi sedap, babe. Aku pernah rendah. Dan macam kalau kau, dia kan macam spesies kerang kan. Aku surprisingly dia sangat bersih. So siapa yang fikir lain sekarang? Tak. Kau yang start dulu. Tak, sebab dia cara dia makan, dia akan sedut air, buang air. Tak, okay. So dia always filtering dia shell body tau. So bila dia orang bawa keluar, sebab dia akan bakar tau. Kalau macam kerang, kadang-kadang ada pasir kan dekat dalam tu kan. Tapi dia bersih, babe. Macam dia buat mentarang bakar. Tu makan macam kita macam aku ada macam hesitation takut ada pasir ke kan. Tapi clean gila. Pembersih mentarang. Bersih. Dah. Selalu lah macam pergi sana kan, sana. Kau makan mentarang. Oh, sedap tu. Memang sedap. Aku tak nafikan antara benda yang aku macam gelak-gelak tapi sebenarnya sedap gila. Okay. Dah lah Ika, aku dah gelak. Okay, tapi apa lepas ni? Speaking of your show. Speaking of my new show. Ya, pukul 4 aku ada meeting dengan Shock. Oh, iya ke? Yes. Okay, so tapi aku nak shoot dululah baru bagi tahu orang. Macam cemas je sekali tu, macam tak best. Boleh je beritahu, at least orang anticipate je. Sekali tak best. Macam aku cancel show. Macam aku tahu bagi show Eddie makan bulan 3 sama sekali tak buat lagi. Okay, so later siapa nak pergi shoot, aku nak pergi shoot satu pilot Rancangan lah, digital lah. Oi, jap. Sosok-sosok entity. Wow, lama tak nampak. Macam main gym lah. Masuk kamera sikit, Lip. Tunjuk sikit bicep. Oh, makin sador lah. Producer tersohor kita. Yes. Oi, makin sador. Mampus. Dia tak habis bagi aku video tau. Okay, sebuah pilot show di mana aku dah plan benda lah ni sejak kita sebelum MCO yang ketiga. Oh, sama macam aku lah. Bulan 3, bulan 4, bulan 5. Aku lambat sikit pada kau. Okay. Tapi ini aku baru suarakan dekat band je. Oh, band. So aku nak buat satu show ni. Show ni mungkin orang akan macam first aku rasa orang akan samakan dengan Buruk Cantik. Tapi I promise it's not Buruk Cantik. Okay, ni apa? Sebabnya aku hanya dekat situ aku akan bagi kebebasan sepenuhnya kepada guest aku. So guest tukar-tukar lah. Guest tukar-tukar lah. Okay, beritahu aku konsep show tu. Konsep dia adalah macam hari ini aku akan panggil seorang guest untuk dia ceritakan ketidakpuasan hati dia pada
sekarang? It's some sort of benda yang dipendam dan juga unpopular opinion sikit lah. Yalah, macam aku tak suka kenapa orang suka makan mentarang macam tu. Masih lagi kaitkan kan. Mungkin kau guess kita, aku nak kau cakap pasal mentarang nanti. So itulah dia. Hopefully okay lah kot. Sebabnya macam it's just for fun lah. Maybe orang akan pandang benda tu in a negative way. Sebab macam alah benda petty macam ni pun kau nak discuss. Tapi itulah sebabnya nama show ni Petty Show. Tak boleh. Ni malah benda tu petty. Tapi ada juga orang buat show-show petty juga. Banyak je view. Ya ke? Contoh buat prank tapi member dah tahu dah. Tapi prank tu jalan je lah. Banyak sangat YouTube. So kita tengok je lah nanti. It's just macam idea aku buat macam tu adalah macam just to help people to express to voice. Release itulah macam ada setengah orang kan macam even macam aku pun dalam minggu tu aku akan ada something je aku tak puas hati. Tapi kalau kau cakap dengan orang orang akan cakap kau petty kan. So aku dah bagikan satu saluran yang memang untuk jangan kau jadi petty lah. Kau akan shoot dekat studio tutup. Studio tutup. Okay, aku cadangkan satu kat ujung tu. Kau buat scream test. So diorang fikir benda-benda yang tak puas hati, benda yang orang marah, dan kau sono jerit. Pandang green screen tu lah. Pandang green screen ke, tapi diorang kena, dia ada mic. Dia akan ada meter. So cameraman akan shoot kat kamera tu. Tengok meter siapa paling jerit. Siapa beritahu lah kepuasan kau. Faham? Boleh? Boleh je lah, tak apa. So don't jerit je. Cuma orang takut lah. Apa. Tapi tak apa, studio kita tu tutup. Okay, so yes, itu saja podcast kita minggu ni. Ya, sangat ringkas, sangat padat, sangat berilmiah. Benda macam mentarang. Tapi tu kita jumpa minggu hadapan. Kepada mereka yang nak balik rentas negeri, baliklah. Tak ada siapa dah menghalang dah. Betul. Balik je. Tak fikir apa. Janji 2 dos. Janji 2 dos lah. Jangan jadi satu kes ni dah sampai Kelantan kena patah balik. Pasal ada pula tu orang cakap dia macam sampai hati suruh patah balik. Ya, siapa suruh langgar peraturan. Bila orang langgar mungkin kau akan jenis yang macam faham tak? Tapi peraturan tu dibuat bersebab. Bukannya buat suka. Betul. Dan juga kalau ada orang nak pergi Kuala Selangor jangan lupa Oh ya, on side note, aku tadi terbaca total sepanjang pandemik ni telah ada dalam 4,000 lebih anak-anak yang kehilangan ibu bapa disebabkan COVID. Jadi our prayers, my heart goes out to them, dan semoga kita sentiasa di dalam lindungannya lah. Amin. Seperti biasa, minggu depan kita jumpa lagi dekat dalam Podcasting ke. Haikal nak dengar kat mana? Dengar dekat Spotify, Podcast, Google Podcast, dan mungkin di Shock. Nanti kita beritahu bila. Masih lagi nak promote. Dan juga kalau nak tengok dekat YouTube Tinker Studio dengan namanya Podcasting ke. Dan nak dengar radio Sinar pada hari Ahad, Sinar ETA bersama saya Haikal dan Syafat pada pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari. Dan apa lagi? Next week aku nak buat podcast macam ni. Boleh. Okay. Aku tengok berapa lama kau tahan. Lengur tengkuk. Jadi? Okay, itu saja. Bye. Bye.